sebenarnya. Tajuk ni memang sangat general tapi menarik untuk dikupas. So let's just start. Kita buka kita punya Google Meet dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah barakah dalam hidup. Saya rasa Profesor Madya Ustazah Dr. Sharifah Hayati ni no need introduction kan, sebab bila kita dengar nama dia pun masa Pakcik Aman bagi tahu, Pakcik Aman bagi tahu kita dah macam alamak macam mana nak jadi moderator ni, suara dia sangat lembut, suara kita pula terbalik ni suara dia. Tapi doktor bagi tahu it's okay Alia, just be yourself. So I'm being myself. InsyaAllah malam ni saya akan hostkan kita punya sesi sepanjang 1 jam insyaAllah. And untuk pengetahuan doktor, kita punya audience pada malam ni adalah family members. Yang Datuk Azman aka kita punya Pakcik Azman, Pakcik Aman kita yang kita bawakan, yang apa dia undang lah, yang setiap 3 bulan rasanya during pre-pandemic dia akan jemput penceramah-penceramah untuk datang ke rumah and adakan gathering, adakan usra session dan juga ada sikit ada makan-makan punya session lah. Tapi itulah kita tak boleh nak kata tinggal hanya kenangan. InsyaAllah soon kita akan memasuki endemic session dan kita akan back to normal life insyaAllah. So untuk pandemic punya session yang kita tak boleh nak bersosial lagi ni, kita macam ni lah, kita gathering Ustazah. So for information, kita dah kali kedua mengadakan majlis ni secara maya. Alhamdulillah, sesi pertama adalah bersama Datuk Ustaz Kazim Ilyas dengan cerita dia tak apa-apa sihat. So kita doakan dia cepat sihat, diberikan kesembuhan, and kita berbesar hati to have doktor bersama kita pada malam ini. So saya tak nak cakap banyak, dia orang tak dengar saya cakap, dia orang nak dengar doktor cakap pada malam ni. So saya serahkan majlis kepada Dr. Sharifah Hayati. Silakan doktor, terima kasih, saya mute ya. Okey, terima kasih banyak Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Nur Azman bin Haji Mufti dan juga Datin Nurul Haizan, juga kepada Bonda, kepada Datin jika ada bersama dengan kita, Bonda Faizah, Hussein, semua kaum keluarga, Pak Cik Man ya panggil tadi, ya, semua kaum keluarganya, Pak Long, Pak Ucu, semualah anak-anak buah yang dapat bersama pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya teruja tengok keluarga ini ya, yang boleh buat program untuk ahli keluarga. Saya tumpang berbangga dengan program ini ya. Saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semuanya, dan terlebih dahulu juga saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih atas jemputan ini, jemputan ahli-ahli keluarga. Saya pun rasa macam bila tengok suasana ni rindu pula kat keluarga sendiri kan. Tapi syukur, alhamdulillah, inilah nikmat teknologi. Mungkin line laju TMB barangkali ni bagus kan. Jadi kita dulu-dulu tak pernah terfikir ya tak ya, nak boleh ber-Google Meet lah, Zoom lah, StreamYard lah tetapi inilah ada hikmah, mudah-mudahan walaupun tak dapat jumpa tapi kita dapat bersua secara macam ni. Sebenarnya untuk pengetahuan Datuk Nur Azman,
pada tahun 94 hingga 97, saya buat PhD saya di Bristol. Tajuk kajian saya ialah tentang public and private sector relationship in Malaysia in the move towards privatisation, dan kajian saya adalah di TNB. Jadi saya balik 3 bulan, collect data, saya pergi buat interview di TNB. And surprisingly, saya pun tak perasan, saya punya nota, buku nota yang saya tengah tulis ni pun buku buku TNB juga. How TNB is close to my heart barangkali ya. Not only that TNB is our neighbour, menara TNB tu dekat je dengan Universiti Melaya. Okey lah, sikit je lah saja nak apa, kita cerita-cerita nak beranak je lah. Baiklah, di awal ini marilah sama-sama, sebelum kita cerita pasal barakah, sebenarnya buat program majlis ilmu macam ni adalah pintu kepada barakah. Jangan lupa, pasal kita tidak akan tahu macam mana nak memperolehi kehidupan yang berkat sekiranya tanpa ilmu pengetahuan. Sebab itulah ayat pertama dalam ajaran kita dalam Islam, Iqra. Ayat tentang ilmu, ayat tentang bacalah. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengajar kita untuk berdoa supaya ditambahi ilmu. Termasuklah Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk doa supaya ditambahkan ilmu. Antara doanya, ini nampak ada anak-anak pun sama, kita jadikan ini sebagai amalan hidup kita. Kita nak kunci barakah tu. Kunci dia, once sudah dapat kunci tu, nanti kunci tu akan memudahkan kita untuk masuk pintu-pintu tu. Dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan bahawa, ni hadis sahih, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, Allah akan bagikan dia kefahaman yang mendalam tentang agama. Kebaikan adalah barakah. Jadi sesiapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, Allah berikan dia kefahaman yang mendalam tentang agama. Jadi ilmu ni penting. Ada ilmu ibarat kita kata Nabi SAW, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nanti kau gelap, kau tak nampak, ada ilmu akan beri suluh cahaya pada kau. Macam kita masuk kampung kita lah dulu-dulu tak ada waste kan Alia? Tak ada waste, tak ada papago, tak ada mamago apa semua tu. Kita cari jalan, kalau masuk kampung lorong-lorong tu gelap. Nanti kita terfikir, betul ke jalan aku ni? Kok dah tersalah masuk ni? Tiba-tiba kat depan tu ada signboard besar gitu kan. Bercahaya signboard tu. Kita rasa lega, bahkan Mi kan rasa lega. So dah betul dah tu ada jalan keluar dah tu. Ibarat begitulah seolah-olah ilmu ni dia boleh bagi terang jalan hidup kita. Okay, back pada apa yang saya kata mula-mula tadi. Kita bersyukur dan bagus buat majlis ilmu ni. Buatlah, carilah buat macam mana cara pun tak apa. Antara ayat dalam Al-Quran, bagi ke anak-anak kita juga, sama ada yang belajar ke yang kerja ke kita sendiri ke, dalam Al-Quran Allah ajar Nabi, saya kata. Ini bukan sikit-sikit. Nabi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala ajar dia, perintahkan dia untuk dia berdoa dapat tambah ilmu. Iaitulah dalam surah Taha ayat 114. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad. Maknanya baca wahai Muhammad. Pendek je ayat dia. Rabbi zidni ilman. Surah Taha ayat 114. Allah kata, Qul, katakan wahai Muhammad. Dikala Nabi SAW dapat wahyu dan bersungguh dalam nak menghafal ayat-ayat yang diberikan kepada malaikat. Tapi Allah seolah-olah memberi maklum kepada Nabi menurut ulama supaya jangan kalutlah bahasa kita. Kohok-kohok, jangan kalut sangat. Slow-slow. Doa Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahilah pada diriku ilmu.
Sebab itu dalam nak cari barakah, kalau tak nak cari ilmu nanti tak faham nanti macam mana nak dapat barakah. Begitu juga di awal ini sebelum saya terlupa, bacalah juga apa yang disebut sebagai bukti bahawa ilmu ni penting. Carilah kok mana macam mana pun, tapi dengan cara yang betul, sumber yang sahih ya. Yang keduanya, kita kan selalu baca surah Al-Kahfi sampai dekat ayat yang ke-10. Nanti Umi tengok, Abah tengok bila baca surah Al-Kahfi sampai ayat yang ke-10. Jadikanlah itu amalan. Ceritalah ke anak-anak kita, kat cucu kita, baca ni doa ni bagus. Iaitu doanya mula macam doa yang kita biasa baca di hujung doa kita harian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu pun doa nak barakah. Baiklah hidup kami ya Allah dunia kami. Baiklah hidup kami ya Allah di akhirat kami. Itu doa barakah tu, doa kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi depan dia sama. Kalau nak ingat doa ni, ingat depan dia tu. Kalau dapat punca, kita ni selalu kadang lupa punca. Kadang-kadang kalau cakap suruh baca doa kunut pun aku tak ingat. Sehinggalah aku masuk solat baru aku ingat macam mana. Aku depan dia. Dah masuk solat, dah angkat takbir semua baru ingat. Oh tu ke doa kunut. Oh tu ke doa iftitah. Cakap doa iftitah apa dia? Doa Allahu Akbar kabira. Bila dapat depan dia tu, dapat punca dia tu, insyaAllah ingat yang lain. So punca dia ni boleh tengok doa Rabbana Atina. Jadi sama depan dia Umi, tapi belakangnya lain. Rabbana Atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana Atina sama. Min ladunka rahmah. Ya Allah, Atina, kurniakan bagi kami min ladunka rahmah, kasih sayangmu ya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, Umi, Abah, anak-anak yang dikasihi, barakah ni bukan boleh macam kita beli dekat supermarket, aku nak 1 kilo barakah. Kalau boleh, you can buy with your own money. Aku nak beli berpuluh kantong pun barakah. Aku ada duit ni, aku nak beli. Barakah ni maknanya subutul khair al-ilahi. Penetapan suatu kebaikan yang ditentukan oleh Allah. Atas rahmat Allah, Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Sebab itu kita minta dengan Allah barakah. Sebab itu ayat tu minta min ladunka rahmah, kurniakan rahmatmu. Dan barakah dapat dengan kasih sayang Allah. Bila Allah sayang, Allah tak kira siapa. Innal fadla biyadih yu'tihi man yasha'. Kemuliaan itu, kebaikan itu di tangan Allah SWT. Allah boleh bagi siapa nak bagi. Itu hebatnya. Jadi ayat tu bagus. Min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan kurniakan kepada kami wa hayyi lana min amrina, pada urusan kami itu petunjuk. Rasyada kat ujung tu. Underline the word rasyada. Ada orang letak nama anak Rushdan, Rushdi, Rashidah, Rashid. Semua tu makna hampir sama. Daripada root word tu lah. Berikan aku dalam urusan-urusan aku ni petunjuk. Supaya Allah lead us the way yang betul, the correct path. Dia beri laluan yang betul kita, dia gerakkan hati kita dengan sebab ilmu, dengan sebab gerak hati. So itulah dulu di awal ini 2 daripada Al-Quran yang boleh kita ambil, jadikan bacaan dengan niat dalam hati. Bila kita baca doa-doa ni, kita niat. 1, kita niat aku nak amalkan. Keberkatan datang apabila ilmu yang ada diniatkan untuk diamalkan walaupun sedikit. Dalam hati sambil kita menuntut, kita niat dalam hati. Ya Allah, dapatlah aku buat walau sikit. Ya Allah, nak cuba buat mana yang aku belum pernah buat. Dan nak tinggal mana yang punah. Nak buat mana yang belum pernah. Itu kita niatkan dalam hati kita. Yang keduanya, dalam aku cari ilmu nak dapat barakah hidup aku ni ya Allah, mudah-mudahan apa amalan yang aku buat dapatlah diteladani oleh zuriat aku.
dapatlah diteladani oleh anak-anak aku, ahli keluarga aku. Ya Allah, aku nak cari berkat dalam hidup aku, nanti anak-anak aku ikut, ahli keluarga aku boleh teladani aku. Ni niat kita. Allah tahu niat kita. Setiap yang ada dalam hati raqibun wa atid, ni ada kiri kanan, tak pernah tidur. Allah tak pernah leka, tak pernah tidur. Yang ambil catat pahala tak pernah tidur. Yang catat dosa tak pernah tidur. Sebab itu rugi kalau kita tak letak niat baik-baik dalam hati kita pada malam ni. So niatkan begitu. Sebab itu di akhir doa kita minta keluarga yang baik dalam surah Al-Furqan, ya Allah kata ini ibadur rahman. Salah satu daripada sifat ibadur rahman, ada 10 dalam ayat tu. Last sekali dalam surah Al-Furqan ayat 74, orang ni apa? Orang ni dia minta dengan Allah SWT. Ibadur rahman maknanya apa? Hamba Allah sayang. Ada banyak ciri dia, ada 10. Kalau dikira satu dalam ayat tu ada 10. Last sekali, hamba yang Allah sayang ni, dia minta dengan Allah bunyinya begini. Macam yang abang, umi, adik-adik, kakak semua biasa baca. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna, belakang tu, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan aku pasangan aku, isteri aku kalau suami berdoa, suami aku kalau isteri yang berdoa, qurrata a'yun wa dzurriyyatina, dan ahli keluargaku, zuriat bukan sekadar anak aja, zuriat maksud cucu, cicit, ciut, miut semua tu kan zurriyatina qurrata a'yun, sedap mata hati memandang, baik mananya qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah ya Allah bagi kami itu contoh kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kita niatkan, pertama aku nak buat apa yang aku tahu ni walau sedikit. 2, aku nak niatkan mudah-mudahan boleh jadi teladan. Aku tinggalkan untuk ahli keluarga aku, terutamanya anak-anak yang dekat dengan kita, jadi teladan. Yang ketiga, niatkan, ya Allah mudah-mudahan berkat kehidupan ni bukan ada kat dunia pasal masuk barakah, ialah subutul khair al-ilahi, ziyadatul khair, subutul khair, kekal. Barakah maksudnya kekal sampai akhir hayat. Akhirnya yang ketiga, nanti saya ulang maksud barakah. Akhirnya yang ketiga, di awal ni kita niatkan supaya kebaikan barakah yang kita cari dalam hidup kita ini membolehkan kita berjumpa dengan orang-orang yang kita sayang. Bila abang buat baik, umi buat baik, anak-anak buat baik, esok jumpa dengan orang-orang yang baik-baik dan orang-orang yang kita sayang ni dalam syurga kelak. Jadi apa yang kita buat ni, kita aim jauh. Bukan kerja je nak futuristic kan? Bukan kerja je yang nak fikir dia punya strategic plan kan? Jauh ke depan, fikir 20 tahun ke depan kan. Tapi apa yang kita buat sekarang ni pun, niat kita dah letak jauh dah. Mudah-mudahan berkat hidup aku sehingga aku dapat jumpa dengan ahli keluarga aku yang aku cintai dalam dunia ini. Inilah antara perkara yang disebut oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ni kanak-kanak ketika bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara kanak-kanak yang awal masuk Islam. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik, cerita sikit lah. Sebelum saya cerita apa yang Anas bin Malik sebut tentang niat yang terakhir, jumpakan dengan orang yang aku sayang. Belum cerita itu, saya cerita sikit pasal Anas ni. Boleh? Sebab bila kita kenal, perasaan kita bila membaca tentang sesuatu kata-kata daripada seseorang itu akan memberi makna yang lebih berkesan berbanding kita tidak mengenali dia. Sebab itu kajian-kajian menunjukkan seseorang itu akan terinspirasi dengan seseorang apabila dia mengenali orang itu. Lalu teori mengatakan baca tentang autobiografi boleh menyebabkan seseorang itu berjaya kerana dia termotivasi atau terinspirasi dengan orang yang dia kenali itu berasaskan bacaan autobiografi tadi. Apa
apatah lagi kalau yang kita nak kenal ni adalah sahabat Nabi SAW. Dulu orang nak baca pasal Shakespeare lah, pasal itulah, pasal ni orang-orang hebat dunia macam-macam. Jangan lupa kita ada ramai orang-orang hebat di kalangan sahabat Nabi SAW. Jadi saya cerita lain daripada itu. Anas ini adalah di kalangan kanak-kanak yang mana mak dia, nama mak dia Ummu Sulaim atau Rumaisa, dipanggil Ummu Sulaim. Dikala orang bantu Nabi macam-macam, bagi Nabi macam-macam untuk bantu dakwah Nabi, Ummu Sulaim tak ada apa-apa. Yang dia ada anak, dia kata ambillah anak ini supaya anak ni boleh berkhidmat untuk engkau ya Rasulullah. Ini mak pun bagus, dia pun futuristik juga. Esok anak ni dapat belajar macam-macam selain daripada khidmat dengan Rasul SAW. Tak ada harta nak bagi, tapi ada anak. Ambillah, anak ni boleh bantu kau. Betul, anak itulah yang dididik oleh Rasul SAW bersama hidup dengan Nabi SAW. Riwayat mengatakan 10 tahun Anas bekerja dengan Nabi SAW. Anas berkata, dia tak pernah kata kepada aku, mengapa kau buat begini, mengapa kau tak buat begitu. Tak pernah. Dahsyat, Nabi kan khuluquhul Quran, kata Sayyidatina Aisyah. Akhlaknya dahsyat. Susah nak kita bayangkan. Kita dengan anak kita itulah selalu kita cakap ni kan, Umi kata periuk ni susun kat sini, kau susun kat situ kenapa? Itu kan is a typical word kita guna hari-hari. Macam mana saya fikir saya nak tukar perkataan yang biasa saya sebut tu pada perkataan lain. Dan saya terfikir, betulkan apa yang salah dan beritahu pada dia. Sepatutnya begini caranya. Kau susun periuk tu yang besar, sedang, kecil, longgok semuanya. Jatuhlah nanti. Dia patut besar di bawah. Naik sedang, naik kecil, naik kecil. Gitu. Kau tak nampak Umi susun macam mana? Ketika kita nak marah anak kita kan, kita boleh tukar buat begini. Tahu, saya kadang sampai nak kata baiknya akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita siapa? Anas. Anas ni terlalu rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai uban Nabi berapa helai pun dia tahu. Macam perempuan siapa orang yang paling kita sayang dalam hidup kita? Abah siapa yang paling kita sayang bah dalam hidup kita? Umi sayang abah kan? Umi tahu uban abah ada berapa ni? Anas dengan Nabi bukan anak dengan bapa. Cuma sahabat yang bekerja dengan dia. Tapi dia boleh tahu uban Nabi berapa. Ini bukan main-main. Baca dalam Syama'il Muhammadiyah. Dia boleh tahu berapa uban Nabi. Doktor tak ada pasal lah kita nak kira uban suami kita. Dia pun tak kisah uban kita. Ya memang betul. Maknanya dia tahu bermula uban tu tumbuh. Dia dah perasan. Sayyidina Abu Bakar menegur uban Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan syayyabatni Hudun wa akhawatu. Baca tentang kesempurnaan baginda Rasul SAW dalam kitab itu. Uban Nabi banyak di tepi-tepi. Kan? Biasalah kita pun kalau mula pun selalu di tepi-tepi dulu. Sayyidina Abu Bakar menegur Rasulullah SAW. Kau beruban ya Rasulullah. Bahasa mudah. Kata Nabi SAW, syayyabatni Hudun wa akhawatu. Surah Hud, surah Al-Waqi'ah wa akhawatu tu saudara mara dia. Surah Hud, surah Al-Waqi'ah, amma yatasa'alun, antara surah-surah yang menyebabkan Nabi SAW beruban. Kenapa beruban? Pasal bila baca surah Hud, antaranya ada menyebut tentang fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw ila akhir ayat. Itu antaranya menurut ulama. Teguhlah pada apa yang diperintahkan kepada kamu. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, dan kepada orang yang telah bertaubat. Teguhlah, istiqamahlah. Maknanya kata Rasulullah SAW, ayat tu berat. Ayat tu menyuruh kita istiqamah. Dan istiqamah itulah sesuatu yang sangat susah. Sebab itu ulama mengatakan al-istiqamah
khairun min alfi karamah. Nak buat baik boleh buat baik, tapi berterusan buat baik. Aku nak salat awal waktu, berterusan awal waktu. Hari ni boleh, esok lupa, esok tertinggal, isyak tak buat pula. Tertidur lepas makan, tak bangun tengah malam. Nak istiqamah konsisten tu. Bulan Ramadan hari tu mengaji sampai khatam. Lepas habis Ramadan, la ilallah, lama aku tak buka Quran. Sebab itu istiqamah ni perkataan yang sangat susah. Sampai dengan itu menyebabkan Nabi banyak fikir, kata ulama, sehingga beruban. Berapa uban Nabi? Maka Abu Bakar kata 20, 21. Kata Anas bin Malik 14, kata Anas bin Malik. Sampai begitu dia boleh tahu berapa jumlahnya kerana akrabnya dia dengan Nabi SAW. Nanti ingatkan saya, sebelum berakhir saya bagi doa Nabi, ada barakah dalam doa itu kepada Anas bin Malik ini. Jadi balik niat kita yang ketiga ni, iaitu Doktor, anak Datuk Azman seorang nama Nur Anas. Oh, Anas berapa uban abah? Apa tadi? Jadi Anas bin Malik ini, dia kemudiannya nak saya katakan tadi, kita akhirnya yang ketiga kita doa, ya Allah mudah-mudahan dengan keberkatan yang kita cari di atas muka bumi ini, kita dapat dijumpakan dengan orang-orang yang kita sayang. Kaitannya dengan Anas ialah, Anas menyebut, kami tidak pernah merasa begitu gembira. Aku tidak pernah merasa begitu gembira sehinggalah apabila Nabi SAW mengatakan bahawa engkau akan berjumpa dengan siapa yang kau sayang. Anta ma'aman ahbabta. Kelak kau akan berjumpa dengan siapa yang kau sayang. Kalau kau sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga kita dengan ahli keluarga kita yang beriman dan beramal salih akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam syurga. Jadi itu 3 niat kita ya pada malam ini. Okay, fine. Let's start, baru nak masuk game. Tuan-tuan, puan-puan, umi abang, anak-anak yang dikasihi semuanya. Bila kita sebut barakah, ingat tak kita ada beberapa tempat yang kita selalu sebut. Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menyebut barakah ni seolah-olah sama makna dengan salam, sejahtera. Barakah ni seolah-olah sama makna dengan rahmah, kasih sayang Allah. Pasal bila kamu beri salam, kamu akan sebut semua tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada barakah. Imam An-Nawawi kata, barakah tu sama maksud dengan salam, sejahtera. Sama maksud dengan rahmah, kasih sayang, kerana dia sentiasa bersama di dalam ucapan salam. Sebab itu ni satu daripada tempat kita nak banyakkan keberkatan. Sebab itu Nabi mula dia berhijrah di Madinah, apabila dia sampai ke kota Madinah, dia mengajak semua orang, tak kira siapa, sampai begitu. Ya ayuhan nas, kata Rasulullah SAW dalam satu hadis. Ya ayuhan nas, afshus salam bainakum. Sampaikan salam antara kamu. Kemudian kita tahu lagi, ada orang beri salam pada orang yang dia sayang, pada orang yang dia kenal. Orang tak kenal tak ada. Orang kenal daripada jauh, Haji Ali, Assalamualaikum, begitulah. Dari jauh lagi, sebelah tangan pegang motor, sebelah tangan angkat beri salam. Tapi kalau orang tak kenal, duduk sebelah pun tak bagi salam tahu. Tak tahu je pasal tak kenal dia siapa. Tak bertegur pun pasal tak kenal dia. Lalu Nabi SAW menyebut, afshus salam bainakum, tuqra'us salam, dalam riwayat yang lain, tuqra'us salam ila man arafta wa man lam tu'rif. Macam tahu je perangai kita. Berilah salam pada orang yang kau kenal atau kau tak kenal. Bisa. Apa? Nak menyebarkan menyebarkan barakah.
menyebarkan rahmah, menyebarkan kesejahteraan. Itu satu. Yang keduanya, tempat yang kita selalu sebut barakah. Sekarang kita pandai dah sebut. Dulu-dulu zaman saya kecil-kecil, mak-mak kita pun tak biasa sebut benda ni. Salam biasa, tapi yang kedua ni tak biasa. Sehinggalah lately bila dah ada buat lagu orang kahwin, barakallahu lakum wa barakallahu alaikum. Lagu siapa? Ada yang pandai nak nyanyi ke? Mahizin. Kan. Bila Maizin buat lagu, semua orang dah pandai. Jumpa pengantin baru tulis dalam WhatsApp, barakallahu lakum wa barakallahu alaikum wa wajma' bainakuma fil khair. Dulu mana tahu. Moga bahagia ke anak cucu. Sekarang dah up dah. Oh, bagus dah sebut perkataan barakallahu lakum. Allah berkatkan kamu berdua. Berkatkan kamu dan jumpakan kamu, wajma' bainakum fil khair, satukan kamu dalam kebaikan. Dahsyat tu kan. Yang kedua, biasa kita jumpa perkataan barakah ini dalam doa ucapan selamat pengantin baru, minta keberkatan, dan maksudnya ialah bahagia tu sampai berterusan. Yang kita kata semoga bahagia til jannah. Ini kan dah out dah. Ada Inggeris, ada orang putih til gitu. Til tu orang putih. Jannah tu Arab. Sebab itu saya selalu ingatkan, bila sebut perkataan semoga berkat til jannah, jangan titik saja. Titik, tulis insya-Allah. Kerana dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, kau nak tahu tak tempat yang paling bagus, ya, yang tak pernah kau lihat, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas pun. Bala ya Rasulullah. Sahabat jawab, sudah tentu ya Rasulullah. Tuan-tuan, Umi Abah, bahasa Arab ni dia indah. Perkataan kata yes in English tu, dalam bahasa Arab pun kata na'am. Tapi dia ada yang lebih kuat daripada na'am. Iaitu bila dia sebut bala. Bala tu maksudnya yes indeed. Yes of course lah. Seolah-olah begitu. Penekanannya ya. Bila Nabi tanya, kau nak tak tempat begini yang tak masuk tempat yang tak pernah dilihat dari mata, tak pernah didengar dari telinga, tak pernah terlintas tu? Maka jawab sahabat, sudah tentu ya Rasulullah. Apa dia? Iaitulah syurga Allah. Dan katakanlah, kata baginda Rasulullah SAW, insya-Allah. Jadi every time you sebut, mudah-mudahan kita jumpa dalam syurga, jangan titik. Continue with the word insya-Allah. Kerana yang menentukan seseorang itu boleh masuk atau tidak adalah dengan rahmat Allah SWT. Itu dua tempat kita biasa dengar. Yang ketiganya, kita biasa dengar perkataan barakah ni ialah apabila kita baca doa makan. Apa nak baca doa supaya aku dapat berkat? Cuba baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu anak kecil pun tahu. Kan Allahumma barik lana, kan ada berkat. Ya Allah, berkatkanlah rezeki yang kau bagi. Jadi Umi kalau tak baca ketika makan, ketika lain pun boleh. Umi sambil jigo pokok, sambil masak, kosek beras. Barik lana fima razaqtana. Abah sambil basuh kereta, sambil apa buat, masuk office apa, baba terlintas saja teringat, aku nak hidup aku berkat. Berkat maknanya Allah beri kebaikan. Kebaikan tu pula sifatnya berterusan, berkekalan. Ada tak baik dalam hidup kita? Ada bah. Habis kalau aku selalu sakit tu tak berkat ke Ustazah? Tidak. Kalau dengan sakit lagi dekat ingat Allah, berkatlah itu. Allah kata kau dapat berkat melalui sakit. Kerana dengan sakit itu kau lebih dekat dengan aku. Bila kau diuji, kau lebih ingat. Maka itulah barakah bagi kau. Sebab itu yang kita kata, itulah
kereta asyik rosak je. Itulah. Asyik sakit keluar masuk hospital, tak berkat tu. Jangan. Itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang lebih baik selepas dia sakit berbanding sebelum dia sakit. Sama macam kita naik kapal terbang lah nak pergi mana? Paris. Lama tak jalan ya. Dah teringin sangat nak jalan dah. Masa naik kapal terbang nak pergi Paris ke nak pergi London ke? Oh okey je, kita happy dalam flight. Lepas tukar satu filem, lepas dengar straight satu lagu ke satu lagu. Sekali tiba-tiba itu kapal terbang langgar itu awan tebal, masa tu bergoyang sikit, dia pun terus ingatkan kita, please fasten your seat belt, dia katakan. Tadi relax je, duduk macam ni, kaki macam tu. Lepas dia goyang je sikit, dia suruh fasten your seat belt, put your seat upright. Dia suruh betulkan tempat duduk, back to your seat. Yang nak pergi tandas pun tak boleh pergi tandas. Semua kena berjaga-jaga. Oh rupanya dengan digegarkan sikit, barulah kita pun duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Macam-macam segala doa aku ingat aku baca engkau. Aku tak tahu salah kau. Masa tu macam-macam. Tadi kau ha kau cerita nak wajah. Selalu macam tu. Kita gegar sikit, baru kita teringat, barulah kita membaca, barulah kita pasang tali pinggang keledar, barulah macam-macam. Rupanya dengan ujian itu aku menjadi orang yang lebih beringat, aku menjadi orang yang lebih kuat, aku jadi orang yang lebih beramal, balik-balik kalau tak kena balik dan yang kena betul. Makan kita tahu ada kat situ. Kemudian yang ketiga doa orang kahwin pun ada berkat. Patulah ni orang kita dah biasa. Kalau dapat apa-apa kebaikan, naik pangkat ke apa, tahniah, tengok dalam WhatsApp. Orang dah pandai dah sebut. Alf Mubarak, dia kata kan. Alf Mubarak, sejuta tahniah. Cakap Arab dah sekarang kan. Lepas tu ada yang pandai, dah macam lah. Stiker dah tak payah nak type dah. Allah yubarik fik, Allah yubarik fik. Jadi itulah semua perkara-perkara yang kalau kita tengok memang perkara yang menjadi doa yang mesti selalu disebut. Itu doa keberkatan, memang ia adalah sesuatu yang merupakan hajat hidup kita. Bahkan Nabi SAW juga berdoa dalam hadis rawahu Abi Daud, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Pagi-pagi adalah waktu datangnya keberkatan dalam hidup seseorang ini, ya. Sebab itu Nabi melarang kita untuk merunggut pagi-pagi. Why? Because you dapat bangun tidur, itu nikmat. Sebab itu kata ulama, barakah itu nikmat. Tak semua orang bangun tidur, bertidur boleh bangun. You have all this control in your hand. You boleh control aircon, lampu, alarm, macam-macam. Tapi kalau nyawa you habis, you tak boleh control. Sekarang musim orang kena COVID ni, kita bacalah orang yang jual tong gas pun meninggal. Dia adalah tokek gas di Indonesia. Kita baca cerita. Bila ajal datang, walaupun dia tokek gas, dia sendiri pun tidak boleh menyelamatkan. Itu pun tidak boleh menyelamatkan dia. Ini semua kuasa Allah SWT. Sebab itu pagi-pagi bila boleh bangun, kita diajar baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ulama kata tidur tu mati kecil. Bila kau bangun, kau puji Allah SWT. Bila puji satu perkara, ilmu adalah kunci. Puji Allah Subhanahu Wa Taala adalah pengundang kepada barakah. Sebab itu dalam Al-Quran sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang syukur, salah satu bentuk syukur adalah kata-kata pujian. Alhamdulillah. Umi Abah sambil-sambil kita dengar ni pun banyak-banyaklah baca Alhamdulillah dengan lafaz. La in syakartum, bila kau puji, kau syukur, la azidannakum. Allah kata aku tambah. Jadi tuan-tuan dan puan, semua ahli keluarga yang dikasihi, kalau saya wrap up di awal ini bahawa barakah itu bererti kebaikan. Barakah itu
apa saja yang membawa kepada kebaikan. Dan barakah itu juga berarti kebaikan yang berterusan. Baik, bertambah baik, berterusan baik, 3B. Baik, bertambah baik, berterusan baik. Daripada muda saya begini sampai akhir hayat saya. Sebab itu kita tak boleh kata muda kalau tak baik, nanti tua pun tak baik. Tak semestinya. Kerana kebaikan seseorang dilihat pada hujung hayatnya. Itulah berterusan baik. Hujung akhir hayatnya kadang-kadang dia menjadi orang yang baik berbanding dia ketika awal kehidupannya. Jadi hujung itu sebagai keberkatan dalam hidup dia. Yang keduanya, setelah kita faham bahawa barakah itu berarti datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga membawa maksud rahmah, kasih sayang Allah, membawa maksud sejahtera yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok satu daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak ayat dalam Al-Quran menceritakan barakah dalam hidup. Satu daripada ayatnya adalah di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Ini biasa Umi, Abah, anak-anak ada kalau yang biasa dengar ni kan, kita selalu baca ayat ni, iaitu bila Allah Subhanahu Taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dalam ayat tu ada perkataan barakah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan apabila ahli qaryah itu, ahli satu kampung, ahli satu negeri, ahli satu negara, ahli satu taman, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Setelah kita tahu bahawa ilmu tu adalah kunci untuk mendapatkan barakah. Bila ada ilmu, kita tahu. Asas kepada barakah itu adalah beriman dan bertakwa. Sebab itu kata fahamkah? Kalau sekadar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau sekadar bekerja, kerbau di sawah juga membajak. Jadi apa beza hidup kita dengan kedua-dua itu? Sudah tentu beza. Hidup kita ini ada iman dan takwa. Hidup kita ini berhajatkan kepada barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah beza yang paling besar, sehingga ulama mengatakan, menyimpulkan bahawa keberkatan itu adalah ketakwaan, bahawa barakah itu adalah ketaatan. Sebab takwa itu maksudnya taat. Takwa itu maksudnya banyak. Menurut Sayyidina Ali misalnya, takwa itu ialah 4. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah SWT. Balasannya takut. Azabun alim, sangat teruk azab Allah, takut. Nanti Allah balas, takut. Yang keduanya maksudnya al-isti'dad liyaumir rakhil, bersedia untuk hari akhirat. Itu orang bertakwa. Dia buat apa-apa tadi, future-nya jauh. Futuristiknya fikir nak bawa bekal hari akhirat. Sebab itu ingat seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Tadi saya cerita tentang Anas. Nanti sebelum habis saya bagikan doa Anas. Doa Nabi kepada Anas, yang ada Nabi doa barakah untuk Anas. Sehingga akhirnya Anas memang berkat. Nanti saya cerita yang tu. Seorang lagi, yang ni al-khawfu minal jalil, kemudian al-isti'dad liyaumir rakhil. Barakah itu takwa, barakah itu taat. Kau nak dapat barakah, kau tak taat, gimana? Taat itu maksudnya apa? Al-khawfu minal al-isti'dad liyaumir rahim, bersedia untuk hari akhirat. Seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini Abu Darda, kalau kita membaca kisahnya, ya memang sayu kadang-kadang. Sebab Abu Darda ini sahabat Nabi yang lahirnya di Yathrib. Yathrib, anak-anak, dia nampak 2 orang anak tu. Yathrib itu nama lama bagi, siapa tahu? Ni tipikal pensyarah, dia nak tanya pula dah. Yathrib adalah nama lama bagi Madinah. Madinah. Madinah, ya. Jadi
Siapa tadi saya sebut nama? Tiga pensyarah. Abu Darda. Ayuh, Abu Darda. Abu Darda. Okey lagi kan? Tak ngantuk lagi kan? Okey, still okey. Kita cerita anak beranak Okey. Abu Darda ni dia lahir dekat Yasrib. Dia bukan orang Madinah. Oleh kerana dia lahir di Yasrib, tinggal di Yasrib, maka kita tengok dia masuk Islam lebih lewat daripada sahabat-sahabat Nabi yang di Mekah. Nabi kan berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi bila Nabi berhijrah ke Madinah, barulah orang Madinah dapat memeluk Islam kan. Mula-mula di Mekah. Tapi pun lewat juga Abu Darda ni masuk Islam. Yang jadi sayu kadang-kadang kita memikirkan tu sebab ada kisah yang menceritakan Abu Darda menyebut, ruginya aku kerana aku lambat masuk Islam. Kata-kata dia tu kalau kita fikir tersentuh hati kita. Dia boleh mengatakan ruginya aku kerana aku lambat meluk Islam berbanding sahabat-sahabat Nabi yang lain. Selalu dalam penulisan menceritakan siapa sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Di kalangan pemuda, di kalangan wanita, di kalangan kanak-kanak. Yang antara kanak-kanak itulah Anas bin Malik, Abdullah ibn Abbas, sepupunya Nabi SAW. Tapi kadang-kadang kisah tentang mereka yang lambat masuk Islam tidak didendangkan. Antara yang lambat masuk Islam ialah Abu Darda. Sehingga kan Abu Darda ini dia rasa ruginya aku lambat masuk Islam. Dia lambat masuk Islam bila Nabi dah sampai ke Madinah pun dia belum masuk Islam. Bahkan dia tidak menerima Islam. Sahabat karibnya dulu menerima Islam. Siapa nama sahabat dia ni? Iaitulah Abdullah bin Rawahah. Dan Abdullah bin Rawahah ni masuk dulu. Jadi dia baik dengan Abdullah. Bila Abdullah masuk Islam, terpisahlah dia. Kata dia tak setuju. Dia tak nak masuk Islam. Abdullah masuk Islam. Jadi mereka dah tak kawan lagi lah. Seolah-olah begitulah bahasa mudah kita. Sehinggalah satu hari menurut riwayat, Abdullah bin Rawahah ini hancurkan berhala-berhala dia. Bila Abdullah bin Rawahah hancurkan berhala-berhala dia, dia marah Abdullah bin Rawahah, kata kenapa kau hancurkan berhala aku? Lalu Abdullah bin Rawahah kata, kalaulah itu Tuhan kau, kalau itu betul Tuhan kau, mengapa dia tak defend diri dia? Bahasa mudah, bahasa saya, bahasa kita, ya, make the story easy for us to understand. Kalau itu betul Tuhan, kenapa dia tak defend diri, tak selamatkan diri, biarkan kita hancurkan? Kata-kata itu menurut kisah memberi hidayah kepada Abdullah bin Rawahah. Jadi saya nak cerita, hidayah adalah salah satu daripada bentuk barakah. Iaitu kalau kita lihat pandangan daripada Profesor Hamka misalnya, dia menyebutkan bahawa barakah itu ada dua makna, ada makna maknawi, ada makna hakiki. Berdasarkan kepada ayat yang saya bacakan tadi, surah Al-A'raf ayat 96. Apabila ahli keluarga beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan kepada mereka itu pintu-pintu barakah. Pintu-pintu barakah itu apa? Maksudnya ialah diturunkan secara maknawi, maknanya hidayah. Diturunkan Allah boleh bagi secara hakiki, maknanya hujan, tumbuh-tumbuhan, ternakan, ini semua ni kesenangan zahiri, hakiki ataupun zahiri. Boleh nampak dengan kuantitatif way dan ada yang tak boleh nampak secara kualiti yang tidak boleh diukur, iaitulah hidayah. Jadi balik pada cerita Abu Darda ni dapat daripada Abdullah bin Rawahah. Akhirnya dia jadi kawan baik balik pasal kerana kata-kata Abdullah bin Rawahah lah Abu Darda masuk Islam. So saya nak balik kata tadi bahawa barakah ini adalah takwa. Takwa itu maknanya al-isti'dad liyaumir rakhil, prepare untuk hari akhirat. Apa kaitannya dengan Abu Darda? Abu Darda ni adalah seorang sahabat Nabi yang tadi saya kata dia lewat masuk Islam, tapi dia rasa rugi kerana lewat berbanding sahabat-sahabat yang lain. Dengan sebab itu dia beramal kuat sangat. Sehingga bila sahabat dia datang, nama Salman Al-Farisi. Umi Abah biasa dengar nama Salman? Salman mana biasa dengar? Salman Pakistan Hindustan Salman.
Bukan itu itu bukan Salman Salman Khan bukan, ini Salman Al-Farisi. Dalam satu riwayat kita baca, tuan-tuan puan-puan, mana kita tahu cerita ni kalau nak refer ni kat mana tahu cerita ni antara kisah-kisah ini kita dapat baca bila kita baca tafsir Al-Quran. Satu cara selain daripada baca tentang kisah para sahabat, kitab kisah para sahabat. Antaranya sebahagian ulama-ulama tafsir ini bila dia mentafsirkan sesuatu, dia akan mendatangkan beberapa huraian. Termasuklah dalam huraian itu sahabat, kisah para sahabat. Kerana kita tahu kisah-kisah para sahabat ni sebahagiannya Abah Umi adalah juga menjadi asbab nuzul kepada sesuatu ayat. Jadi bagi orang yang belajar pengajian Islam macam saya, bukan mesti saya tahu betul-betul tentang itu, tidak. Ada orang yang lebih pakar. Siapa lebih pakar? Mereka yang ambil bidang Al-Quran. Usuluddin, bahagian usuluddin, belajar Quran, belajar tafsir, lagi cara. Tapi kita macam saya bidang syariah. Mesti juga faham Al-Quran sebab nak keluarkan hukum hakam daripada Al-Quran. Mesti faham asbabun nuzul sebab turun ayat. So daripada situlah kita membaca. Not to say that saya tahu semua. Tidak. Ya, kerana itu kepakaran orang dalam bidang tafsir khasnya. Ya. Jadi itu antara tempat yang kita boleh jumpa bagaimana kisah-kisah sahabat itu dihuraikan. Antaranya melalui tafsir yang dibuat oleh ahli-ahli tafsir. Contoh, sahabat yang dimasukkan sebagai sebab turun ayat. Kisah Sauban misalnya. Dia rindu kepada Nabi SAW. Dia kata kepada Rasulullah, kalau kat dunia aku rindu, macam mana nanti kat akhirat? Kerana sebab dia rindu tu, makanya ahli tafsir menghuraikan kisah itu. Ia menjadi sebab kepada turunnya ayat 69 surah An-Nisa. Ya Allah menyebutkan, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika alladhina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Siapa taat Allah, taat Rasul, nanti aku beri nikmat. Dia dapat jumpa dengan orang yang dia sayang tadi di kalangan para nabi, para syuhada, orang yang benar kat kami akhir. Balik-balik kepada cerita Abu Darda tadi. Jadi Abu Darda ni dia baik, kuat amalannya, sehingga kan dalam satu riwayat bila Salman Al-Farisi datang, Ummu Darda, isteri kepada Abu Darda, kata Abu Darda puasa, Abu Darda sebanyak solat. Dia cerita. Itu saya rasa tuan-tuan puan-puan biasalah mendengar kisah itu. Jadi Abu Darda ini antaranya dia seorang peniaga yang hebat. Tapi oleh kerana dia rasakan bahawa ibadat dia lebih utama tu, banyak dia menumpukan kepada ibadat dia berbanding perniagaan dia. Dia seorang peniaga yang sangat hebat. Sehingga satu ketika yang saya nak cerita ni, dalam kisah menceritakan bila dia sakit, orang datang ziarah dia, dia baring dalam pembaringan dia tu dalam keadaan yang sangat simple. Sehingga orang kata, Mat, kenapa kau dalam keadaan yang begini? Kalau kita kata agaknya, kita bayangkan duduk simple lah atas tikar ke lebek ke, bahasa kita apalah Ini bukanlah maksudnya tuan-tuan lepas ni jual semua katil-katil, cushion-cushion, tidaklah Kita tengok bagaimana sifat sahabat Nabi ni, keimanannya yang sangat begitu sekali. Lalu dia kata apa? Dia kata harta aku ada, aku dah hantar ke sana, kata dia. Dalam bahasa mudah dah dihantar ke sana. Maksudnya apa ke sana? Dia kata nanti mudah nak ke sana. Kalau tak dihantar ke sana nanti berat nak bawa. Maknanya dah dijadikan, dah dibawa ke dunia sana. Dah dihantar ke dunia sana. Amal-amal ni banyak fikir dunia sana. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita bahawa dunia dengan akhirat ibarat mencelup jari ke lautan, kata Nabi. Dia nak suruh kita bersedia untuk akhirat. Ibarat macam mana dunia dengan akhirat adalah ibarat mencelup jari ke lautan. Angkat jari kau, angkat tangan kau. Air yang ada pada jari itu dunia, kata Nabi. Air yang di lautan itu akhirat. Mana cepat kering? Kat jarilah cepat kering. Lautan tak kering-kering. Jadi mana banyak, mana sikit, lautanlah banyak.
tangan ni sikit sangat. Jadi itu gambarannya. Jadi Abu Darda ni, sahabat Nabi ni begitulah. Orangnya sangat alim, yang amalan-amalannya dia fikir untuk dibawa ke alam sana. Ini satu perkara yang menunjukkan keberkatan dalam hidup seseorang, kerana yang difikirkan adalah ganjaran yang kekal abadi itu. Khalidina fiha. Nanti kau kekal kat situ. Jadi apa kita buat di dunia ni, tanda kita taat ialah kita nak bawa dia sampai akhirat. Tanda kita taat, kita nak bawa amalan kita sampai akhirat. Jadi macam mana nak bawa ke akhirat? To be continue lah. Dah pukul 10. Panjang lagi nak ceritanya. Okey. Jadi saya habiskan ayat yang tadi. Apabila seseorang itu beriman dan bertakwa, maksud takwa tu ada 4. Saya habiskan iaitulah takut kepada Allah SWT, isti'dad liyaumir rakhil, bersiap sedia untuk hari akhirat, ar-ridha bil qalil, iaitulah rasa rida walaupun dalam keadaan kekurangan. Tengok sekarang ni banyak kurang banding dengan zaman kita sebelum PKP apa semua-semua tu, tapi kita boleh transfer maksud PKP tu kepada pakat kumpul pahala. Untuk positifkan diri kita, pakat kumpul pahala. Ya betul, kita ada kereta 3 pun tak pakai 3-3, duduk kat parking tu bah, sampai tak boleh start bah dibuatnya. Kena start baru boleh. Mati lama tak start pasal tak ke mana-mana. Ni bah, samping abah yang lawa-lawa tu pun tak pakai. Pakai raya jari tu sekejap nak selfie, lepas tu buka dah. Jadi lepas tu kita ingat dalam hati kita, esok semua ni pun aku tinggal. Allah dah uji dulu. Uji dulu. Kau rasa yang banyak berderik-derik ni pun lama-lama kau tak guna. Kau akan tinggal. Kebaikan kau itulah yang kau bawa pergi. Jadi ini semua mengingatkan kita. Kalau nak barakah yang kekal abadi, kita tak lupa dengan apa yang ada di dunia ini. Jadi iman, takwa, rida dengan yang sedikit, itulah maksud takwa, itulah maksud ketaatan. Dan paling senang nak bayangkan degree takwa, takwa ada degree lah, ya Allah. Hai. Macam kita buka aircon lah, nak sejuk mana, kepalah aircon ni dah tak sejuk ni, nak kena servis tu, dia punya angin dah tak ada dah, nak kena servis dah. Ingat takwa pun ada degree juga. Macam enjin kereta juga, minyak kurang, minyak hitam kurang. Takwa kita pun macam tu juga. Iman kita macam tu juga, boleh naik, boleh turun. Cuba bayangkan, kita sendiri boleh assess diri kita. Kita sendiri boleh evaluate takwa kita. Antaranya tengok masa bulan Ramadan. Kejap-kejap ngaji. Tasbih dekat tangan aja. Kejap-kejap pergi masjid kan. Orang cakap benda-benda tak elok pun tak nak. Aku puasa katanya. Aku puasa. Betul-betul bulan puasa gitu kan. Sebab Nabi aja kalau orang ajak gaduh ke, orang cakap tak elok ke, cakap inni saim, 2 patah je. Aku puasa. Tu bahasa kita kan. Okey, tak ingat lagi macam mana degree kita dulu. Degree takwa kita. Kita tengok dalam diri kita sendirilah. Oh, semayang tarawih boleh. Semayang tasbih boleh, banyak semayang aku bulan puasa itu. Maknanya degree takwa kita tengah naik masa tu. Pasal kita tahu Allah bagi barakah bulan tu. Bulan Ramadan adalah bulan barakah. Orang banyak menghulur derma segala anak yatim bagai. Pasal sebaik-baik derma, sebaik-baik sedekah dalam bulan Ramadan. It's a training month supaya lepas daripada tu 11 bulan yang lain pun kau jadi macam tu. Tapi masalahnya dia macam tu lah naik turun kita ni. Manusia kan, innal insana khuliqa da'ifa. Allah bagi training, Allah ingatkan. Begitu juga masa mana lagi kita boleh tengok kita punya degree takwa, kita sendiri boleh nilai. Oh, masa aku pergi umrah, masa aku pergi haji. Umi cuba bayang masa Umi pergi umrah, masa Abah pergi haji, ya Allah, susah ke senang nak ambil wuduk kalau orang perempuan? Berhenti satu masjid tu, travel agent bawa kita macam-macam masjid. Setiap berhenti masjid turun tak mi daripada bas ni.
turun, pergi salat tahiyatul masjid, ambil wuduk, tengok bilah air dia macam mana nak ambil wuduk. Punya seksa jauh daripada kita punya R&R. Berdiri lama, beratur lama, lalu datang je berapa group of mereka daripada mana, potong queue. Kita sabar. Buka stokin lagi, pakai tudung lagi, pakai telekong lagi, licin lagi. Ya Allah, cakap aku kat Malaysia R&R banyak. Aku berjalan sana sini, berhenti nak semayang pun lihat. Tengok takwa aku lain rupanya dekat bumi ni. Berbanding aku balik ke Malaysia, tengok kenapa aku jadi macam tu. Itu masa itu belum lagi cerita kat Masjidin Nabawi. Nak masuk ke Raudah. Umi bayang Umi nak masuk ke Raudah ni. Tengok pintu mana nak? Tengok pintu mana nak? Jangan salah pintu nak. Mesti nak pastikan pintu betul. Depan sekali nak datang awal. Nak boleh masuk depan sekali. Lepas tu dia tunggu. Tunggu pukul berapa baru buka. Dia kata pukul 9. Malam baru buka nak masuk ke Raudah. Dia ada waktu-waktu dia kan. Kita ni belum 8.45 dah berdiri dah. Masa kat saf tu 8.45 bah. Yang perempuan semua dah berdiri dah. Itu yang jaga tu. Dia kata, duduk. Dia cakap Melayu dah. Dia suruh kita duduk lah, kita tak peduli, kita nak diri juga. Pasal kita dah masuk gear ni, nak lari pergi ke Raudah tu. Orang lelaki saya tak tahu, orang perempuan susah. Orang lelaki barangkali mudah, orang perempuan tak macam tu. Dia kata duduk, hajah, duduk, hajah, duduk. Kita tak peduli, kita macam tak faham cakap duduk apa, kita bukan orang Melayu. Kita tak duduk. Lepas tu kita boleh lari lah Mi, Umi ingat tak Mi? Kita boleh lari lah, lepas tu kita pun cakap, aku boleh lari lagi ya? Aku pun tak sangka aku boleh lari lah. Kalau tak lari kan tak dapat tempat. Semua orang berlari. Kita pun berlari. La ilaha illallah, kita kata dahsyat. Aku boleh jadi kuat pula semayang. Boleh tunggu waktu ngaji. Tak berhenti. Aku balik Malaysia lepas tu ingat balik kenapa Ti cakap ke diri sendiri. Kenapa Ti? Kau balik Malaysia mana Quran kau Ti? Cakap kat diri sendiri. Mana doa kau yang banyak depan Kaabah dulu Ti? Cakap kat diri sendiri. Mana zikir kau Ti? Kenapa kau sibuk dengan dunia kau sampai kau lupa Ti? Hari tu kau janji depan Kaabah kau nak buat apa Ti? Cakap pesan kat diri sendiri. Sebab kita boleh tahu kita punya degree takwa. Allah tunjukkan kat kita. Kau boleh. Tu sebenarnya kau punya harapan pada Allah. Macam-macam kau minta depan Kaabah. Balik Malaysia kau buat tak apa yang kau janji. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah artinya barakah. Allah uji kita dalam masa yang sama. Allah nak tengok kita bersungguh tak melakukannya. Nantilah kalau ada ruang lain kali kita cerita lagi macam mana usaha-usaha kita untuk dapatkan barakah. Ya, saya pun tak nak ambil masa Umi Abah semua barangkali nak rehat malam-malam minggu dah pukul 10 kan. Jadi sekadar itu sajalah Alia. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Lebih-lebih lagi kepada saya sendiri yang menyebutnya ya. Kalau dah ada apa-apa yang ya rindukan Kak Zaidah nak pergi umrah, mudah-mudahan Allah beri kita rezeki lagi untuk kita pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu ya, untuk tambah baik lagi diri kita, diampunkan dosa kita insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf Datuk, Datin, semua sekali ahli keluarganya kalau ada lah apa-apa terkasar, tersilap bahasa, tak sesuai kata-kata ya, tak sedap didengar, tak sedap dipandang di mata, apalah yang tak kena, saya minta ampun, minta maaf. Yang baik datang dari Allah SWT, yang kurang dari diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Sebenarnya kita dah prepare banyak soalan tapi Alhamdulillah Ustazah dah tahu dah upfront apa benda persoalan-persoalan family members kita yang Ustazah dah cover siap-siap dah. Yang doktor dah cover siap-siap dah. So can we shorten doktor probably 1-2 soalan boleh ke doktor?
Kalau tak keberatan, Boleh. okey. Ya, okey. Soalan ni sebenarnya Ya. sangat relevan dengan musim sekarang ni. So kita terus pada soalan pertama. Sepanjang work from home ni Ustazah, doktor, kalau multitasking selain daripada buat kerja hakiki kat rumah tu, barakah ke kita punya kerja tu ya doktor? Cabaran tu. Especially kita semua yang duduk dekat rumah ni. Time tu tiba-tiba kita buka Netflix, tiba-tiba nak kena uruskan hal rumah. Benda-benda macam tu. Macam mana ya doktor? Okey, bagus soalan tu. Alhamdulillah. Sebenarnya gini, apabila kita bekerja daripada rumah, ya kita memang bimbang, kita ada buat benda-benda lain sebab duduk di rumah, kita tak boleh macam duduk di pejabat kan, yang anak nak makan tengah hari, yang kita pun depan dapur, lepas tu nak masak lagi, lepas tu itu, lepas tu ini. Saya kira perkara itu sudah ada di dalam makluman majikan apabila kita bekerja dari rumah. Sebab dalam masa yang sama kita juga menguruskan anak-anak yang PDPR, jangan lupa tu. Dan dalam masa yang sama juga suami, isteri, bukan isteri je bekerja di rumah tetapi suami juga bekerja di rumah. Dulu memang bila buat kajian tentang work life balance dipanggil atau work family balance, ya. Bila buat kajian bahawa satu daripada isu tidak harmoni rumah tangga lah, berat kerja, maka dicadangkan supaya boleh bekerja dari rumah. Memang ada cadangan supaya orang perempuan terutamanya boleh bekerja dari rumah bagi memudahkan dia. Sebab dia nak tengok anak kecil lah apa semua tu. Itu ada cadangan itu, bahkan dah diangkat ke parlimen dah pun, ya. Tetapi pada ketika itu hanya satu pihak saja yang kerja di rumah, bukan dengan suami dan anak-anak belajar di rumah. Sekarang bila suami kerja di rumah, isteri kerja di rumah, anak bayangkan ada berapa ramai dengan nak belajar lagi, dengan mak pun nak pakai komputer, anak pun nak pakai komputer, dengan hiup pikuk bising dan sebagainya. Perkara itu sudah ada di dalam pertimbangan majikan, ya. Maknanya kita kena gagau bukan satu aja hal kerja tetapi juga hal rumah tangga. Tapi sebagai pekerja kita juga mesti ada amanah kita. Tidaklah dengan kelonggaran kita boleh clock in daripada rumah, ya. Saya tak tahu nature kerja you all macam mana kan, ya. Macam saya di universiti di clock in aja, dia tak ada clock out, ya. Dan yang penting ialah mungkin bagi yang mereka yang bekerja dari rumah yang lain sektor awam ni, dia ada work log dia juga kan, ada work log. So work log itu adalah satu amanah kepada kita. Kita sendiri boleh tahu banyak mana kerja yang dah dapat aku buat. Jadi letakkan kerja itu dengan rasa amanah dalam diri. Walaupun ada kelonggaran di sana sini, tetapi amanah dalam diri untuk melakukan kerja itu mesti ada. Deadline mesti kita ikut, ya. Meeting mestilah kita buat, masuk apa perkara yang perlu disiapkan. Tapi kita juga faham, majikan juga faham, bila bekerja daripada rumah Alia dan yang lain-lain, waktu kerja dah tak 9 to 5 anymore. And sekarang dengan lajunya internet dan banyak arahan turun dengan WhatsApp, Datuk lagi faham lah ni kan, Datuk kan? Dengan banyaknya kerja dan tingginya kualiti yang diperlukan dalam pekerjaan, orang dah tak kerja 9 to 5 anymore. Pukul 7 majikan masih hantar WhatsApp kepada staff. Tolong siapkan ni, besok nak ni. Tapi bahasa cantik, maaf ya, I ganggu you sekejap. Tapi bagi aman ke tu? Tu mesti kalau tak ada bahasa yang baik lagi dia tak elok kan. Mesti jaga bahasa ya. Kadang-kadang pukul 10 malam dia teringat sesuatu. Sorry I ganggu you malam ya. Takut you lupa besok. Kawan ni nak tidur terus tak boleh tidur pasal nak mengingatkan kerja dia. So this is where the
flexibility dan tolak ansur ada. So kita tak bolehlah kata tak berkat you begitu begini. Time you hantar WhatsApp pukul 10 malam you tak cerita berkat kat I. So benda-benda macam ni lah. Tolak ansur mesti ada. Tapi jangan kita ambil kesempatan pula. Warnanya memudah-mudahkan, kerja tak siap-siap, meeting tak masuk. Tak, kita mesti pedanglah sifat amanah dalam diri kerana kita nak jaga barakah rezeki kita. Kita pun takut juga kita makan gaji buta orang kata. Meeting tak masuk, kerja tak siap, duk masak aja kat dapur, duk mengemas aja lepas dekor-dekor, lepas taman-taman apa kerja office tak ke mana. Oh, kita pun nak kena cakap dengan diri tak boleh. Sebab itu yang penting adalah ilmu tadi. Yang penting adalah niat tadi. Yang penting adalah rasa amanah dalam diri, ketaatan tadi. So bila ada ketaatan dalam diri, berasa kepada ilmu, kita sendiri boleh rasa. Kita sendiri boleh am I do a right thing or not. Walaupun sistem ada, sistem ada, workload ada, kemudian setiap kali meeting ambil deadline ada. Oh lagi work from home, lagi macam-macam sistem diwujudkan untuk memastikan kerja dapat disiapkan dengan produktiviti dan kualiti yang sama tara dengan bekerja di pejabat. Tapi saya ingat tak lama kita semua nak masuk pejabat dah ni kan? Yes. Saya Dah masuk pejabat dah 100% masuk pejabat dah. Betul. Okay. Terima kasih doktor. At the end of the day kita punya niat nawaitu kita. So dalam apa cabaran pun, apa challenge pun, kita kena betulkan niat dan berbuat baik, teruskan berbuat baik dan tambah buat baik. Itu kita punya baseline sekarang ni. Okay, one last question, boleh ke doktor? You all nak lagi tak? Kita malam-malam minggu kita rehat-rehat dengan macam ni memang layan doktor. Saya kadang-kadang nak jawab pendek tapi kadang-kadang terpanjang dia ambil masa. Saya minta maaf ya. Sedap dengar, tak apa. Saya rasa soalan ni pun agak menarik juga yang kita nak ajukan. Pandangan doktor pada individu yang terlalu fokus pada ibadah yang dia anggap barakah dan kurang menekankan ibadah berbuat baik berkeluarga dengan orang keliling seperti dengan keluarga, dengan jiran. So dia focus on himself, herself rather than dia bergaul contohnya. Apa komen doktor? Ya, sebenarnya Islam dia mengajar kita untuk menjadi orang yang disebut sebagai tawazun, seimbang. Dia tak berat di sini, tidak berat di sini. Sebab itu dalam kisah Abu Darda tadi, bila Salman datang ke rumah Abu Darda, isteri Abu Darda atau namanya Ummu Darda kata dia puasa Salman, dalam bahasa mudah gitu. Salman kata ke Abu Darda, kalau kau tak makan, makan. Jadi Abu Darda buka puasa. Itu satu contoh yang mana kita apabila kita berpuasa sekalipun, bila nak meraihkan tetamu selain daripada puasa wajib, kecuali puasa nazar, puasa wajib, itu tak boleh lah. Ini cerita puasa sunat. Kerana nak meraihkan tetamu, dia pun berbuka puasa. Makan sama. Begitu juga Nabi SAW. Bila dia berpuasa sunat dan kemudian ada sahabat yang menjamu dia makan yang dia suka. Dia setengah riwayat mengatakan Nabi makan. Maknanya buka puasa. Nanti saya nak cerita macam mana sampai kepada akhir kalam mengatakan kita kena jadi orang yang seimbang. Yang keduanya lepas tu dia tidur. Salman Al-Farisi menurut riwayat adalah housemate, pernah menjadi housemate lah bahasa kita ya. Pernah duduk sama dengan Abu Darda. Bila malam Abu Darda bangun nak salat malam. Bila dia bangun, Salman kata tidur dulu Abu Darda. Sebab dia asyik bangun, kuat ibadat. Tidur dulu Abu Darda. Sampai 2/3 malam, Salman kejutkan Abu Darda. Bangun. Sekarang baru bangun. 2/3 malam, hujung baru bangun. Semayang sama-sama. Lebih kurang begitulah ya. Kemudian dia nukilkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan fa'ti kulli zi haqqin haqqahu. Dia kata ingat Nabi pesan pada diri kamu ada hak,
Maknanya kamu kena jaga diri kamu, kesihatan kamu, tidur kamu, makan kamu, jaga keperluan diri kamu. Pada diri kamu ada hak. Wali ahlika alaika haqqan. Ahli keluarga kau ada hak. Kau jangan lupa ahli keluarga kau. Dia pun nak makan sama dengan kau. Dia pun nak menyembang sama dengan kau. Perempuan, tuan-tuan, ada orang boleh bercerai kerana suami dia pergi ke masjid je kerjanya. Pelik itu. Baca dalam senarai sebab-sebab orang bercerai. Satu di antara senarai sebab-sebab remeh orang bercerai ialah apabila isterinya menyorokkan kupiahnya. Mengapakah sang isteri menyorokkan kupiahnya? Tak baik. Dia kata sebab balik daripada masjid atau surau tak pernah terus balik rumah. Dia ngatih dulu. Lama ngatih. Jadi kupiahnya disorokkan. Masya Allah, aku begitu sekali. Jadi ada orang dia terlupa. Ada orang tunggu nak makan kat rumah. Ada orang sesekali nak berjamaah dengan dia kat rumah. Bagi inna li ahlika alaika haqqan. Ahli keluarga kau pun nak ada hak dia. Wali nafsika, wali rabbika alaika haqqan. Sudah tentu kepada Tuhan kau ada haknya. Jadi begitulah. Kita ni hidup begitu. Kalau dia ikutkan sebenarnya orang yang baik itu seperti baginda Rasul SAW. Ada sahabat yang tak nak kahwin kerana nak beribadah. Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan ahli keluarganya dan akulah yang paling baik dengan ahli keluargaku. Nabi tu dia dahlah Nabi. Dia juga bekerja. Dia juga pergi jadi panglima perang. Dia juga kalau orang bergaduh jadi hakimnya. Dia juga di rumah perah susu kambingnya. Dia juga menjahit pakaiannya. Wah, all rounder. Kalau kita tengok tidak ada alasan seolah-olah kita kata aku nak alim dengan tikar solatku saja sehingga aku lupa keperluan orang lain di sekeliling kita. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok hadis Nabi yang saya sebut di awal tadi, bila Nabi masuk ke Mekah, Nabi sebut kepada orang, ya ayuhan nas afshus salam bainakum wa tat'imut ta'am wa tasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi aman tadkhulul jannata bi salam. Ada 4 benda. Nabi sebut pertama, tebarkan salam. Bukankah itu untuk hubungan sesama manusia? Kau jangan lupa orang. Beri salam. Wa tat'imut ta'am. Kau beri makan. Ini amalan yang sangat baik. Bagi makan, kita tak fikirkan yang kita saja. Kita fikir orang lain punya tekak sama. Itu untuk orang juga. Kemudian tasilul arham. Yang ketiga pun untuk orang, bukan untuk kita. Eratkan silaturahim, kata Nabi SAW. Untuk orang keliling juga, eratkan silaturahim. Last kali, baru untuk Allah Subhanahu Taala. Wa sallu bil lail. Kamu salat pada malam hari, wan nasu niyam. Ketika itu orang tidur, kau salat. Jadi ada 3 hubungan untuk orang. 1 hubungan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Allah jaga, perlu jaga hubungan dan jaga keperluan orang lain selain daripada diri kita sendiri. Nanti kau masuk syurga, tadkhulul jannata bisalam. Kau masuk syurga dengan selamat. Itulah antara contoh bahawa ajaran Islam adalah ajaran yang mementingkan keseimbangan, iaitu untuk diri kita, untuk ahli keluarga, untuk masyarakat, untuk Allah SWT. Buatlah atas kadar kemampuan masing-masing. Yang penting jangan pentingkan diri sendiri. Itu je lah. Ya. Okey Alia. Boleh ya? Boleh Ustazah. Boleh doktor. Tawazun, mencari keseimbangan. Pandai dah saya. Satu lagi bahasa Arab. Betul. Okey, saya bagi pihak keluarga Datuk Nur Azman
ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Prof. Madia Ustazah Dr. Sharifah Hayati kerana kita janji sejam tapi doktor belanja kita setengah jam lagi. Alhamdulillah. So memang rezeki kita lah. Semoga kita dapat barakah dalam majlis ilmu pada malam ini dan juga insya-Allah pahala bersilaturahim kita yang kita selalu buatlah. Saya nak menjemput yang berbahagia Datin Nurhaizan untuk memberi sepatah dua kata kepada kita semua dan probably kepada doktor. Persilakan sis. Okay sis, thank you sis. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Kalian ni anak saudara tapi saya kan selalu cakap sis je. Nak rasa muda kan. Saya dengan suami ucapkan terima kasih banyak doktor. InsyaAllah PKP pun pangkat kumpul pahala kan. Betul. InsyaAllah PKP ke tak PKP ke kita ikhtiarlah cara nak dengan tazkirah, cara nak kumpul, nak beranak. In fact saya rasa ada hikmah juga yang jauh-jauh pun dapat join kan. Dari voter, abang ipar, Cikgu Noah. Dalam pun dia datang juga selalu sini, dia turun kacang tu. Dia bapa Aliani ni lah. Tapi juga jauh tak dapat join tapi dengan ada ni boleh join macam abang sepupu saya, abang kuat tu dari Taiping, dia boleh join. Sepupu saya lain lah. Selalu dah tak datang lah sebab agak jauh. Tapi itulah hikmah dia. Saya insyaAllah kalau ada rezeki lain kali boleh doktor datang rumah dia. InsyaAllah. Kita tunggulah. Sen ni. Thank you very much doktor. Your building memang building depan-depan ya. You dekat Syabas, saya dekat dekat ni. Your tower is dekat jalan pantai. Ya. InsyaAllah one day. InsyaAllah. InsyaAllah nanti bila dah boleh fizikal punya usrah, kita berbesar hati untuk jemput doktor lagi. Banyak lagi boleh cerita lagi ni. InsyaAllah. Dekat je, tak apa. Dekat je Okey, saya lagi sekali bagi pihak family ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada doktor. Biasanya kalau kita buat usrah secara fizikal ni, selepas usrah kita ada makan-makan sikit. So saya menjemputlah kepada ahli-ahli keluarga dan doktor ke dapur selepas habis usrah untuk minum air dan ambil supper ya, jangan lupa. Sebab kita lapar balik sebab banyak sangat ilmu yang kita dapat pada malam ni. So akhir kata saya sebelum kita nak ambil gambar, saya tutup kita punya majlis dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As, innal insana amin amin ya rabbal alamin. Macam doktor cakap tadi, saya pun sama, yang buruk tu datang dari saya dan yang baik itu datang daripada Allah SWT. So siapa yang ambil gambar, saya rasa saya punya kakak saya, Dr. Aziz, tolong ambil gambar, kita tolong senyum je. Sungai Petani. Okey, semua siapa yang on kamera, mari kita abadikan momen kita dengan doktor secara online. Sekejap saya screenshot. Okey, on camera. 1, 2, 3, smile. Tak tahu macam mana nak next page. Tak apa, kita dapat yang ni je. Alright, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tin. Assalamualaikum. Selamat malam. Daripada Abang Fad. Terima kasih Semazan, Man. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah jumpa nanti kacang. InsyaAllah. Jaga. Ayah. Assalamualaikum. Terima kasih Abang Man dengan Kak Izan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.